Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar semua? Okay, so insyaAllah hari ini kita memasuki hari yang ke-6 dalam kelas pendidikan syariah Islamiah secara online. Okay, so semoga antum sudah habis puasa 6. Okay, kalau belum habis, boleh habiskan. Ada beberapa hari lagi yang berbaki. Okay, so kita teruskan dengan hari ke-6 bukan puasa 6 hari yang ke-6. Okay, so hari ini kita teruskan dengan tema kita, tema akidah lagi, seperti mana kelas sebelum ni. Dan kelas hari kelima kita sudah cover tajuk dosa dan pahala. So hari ini kita masuk yang kedua, iman bertambah dan berkurang, insyaAllah. Okay, tingkatan 5, akidah bab yang kedua. Kalau dalam buku teks, tajuk dia iman boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Okay, so ada beberapa poin yang perlu kita tahu dalam bab ini. Yang pertama, hakikat iman. Yang kedua, keadaan iman. Yang ketiga, amalan yang boleh menambahkan iman dan boleh mengurangkan iman. Yang keempat, perkara-perkara yang membatalkan iman. Yang kelima, syarat-syarat yang boleh membatalkan iman. Okay, syarat Dan yang keenam, ciri-ciri ajaran sesat. Okay, cukup dalam bab ini kita mengetahui 6 benda ni, insyaAllah. Okay, kita pergi yang pertama dahulu. Hakikat iman. Iman, seperti mana yang kita telah maklum sebelum ni, apa maksud dia? Iman maksudnya membenarkan dengan hati. Okay, membenarkan dengan hati. Maksudnya hati kita ni rasa benda tu betul. Okay, contohnya kita beriman pada Allah. Kita membenarkan dengan hati, dan hati kita yakin bahawa Allah tu wujud, sebagai contoh. Okey, kemudian kita menyebutnya dengan lidah. Okey, maksudnya bila kita beriman kepada Allah, hati kita rasa benar, yakin dengan kewujudan Allah, dan kita sebut dengan mulut kita bahawa Allah wujud, kita beriman dengan Allah. Okey, kita sebut benda tu, menyebut. Dan tak cukup sahaja hati membenarkan, tak cukup sahaja menyebut dengan lidah, dan yang ketiga adalah beramal dengan anggota badan. Okay, oleh kerana kita tahu Allah wujud dan kita beriman dengannya, maka kita buktikan dengan amalan kita. Okay, beramal itu dengan melakukan solat, melakukan apa yang Allah suruh dan seumpamanya. Okay, so 3 benda yang membuktikan seseorang itu beriman, insyaAllah. Okay, so hakikat iman ni dia boleh bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan juga boleh berkurang dengan maksiat. Okay, bila kita melakukan ketaatan, kita akan lebih yakin dengan Allah SWT. Contohlah, kita punya tawakal kepada Allah semakin tinggi. Tapi bila mana kita melakukan maksiat, kan, kita memandang perkara-perkara haram, seperti contoh kita makan makanan haram, kan, kita mengucapkan kata-kata yang haram, benda tu boleh berkurang kita punya iman dan menyebabkan kita punya keyakinan kepada Allah semakin berkurang. Okay, so hakikat iman ni dia boleh bertambah, kita kadang-kadang bersemangat, ataupun kita juga boleh berkurang kita punya iman, menyebabkan kita rasa down untuk melakukan ibadah-ibadah. Okay, insyaAllah. Okay, yang kedua, keadaan iman. Iman ni dia boleh bertambah dan bertambah dan bertambah. Ni tanda ni kan dia bertambah. Iman bertambah dan tidak sekali-kali berkurang. Ataupun keadaan kedua, iman boleh bertambah dan juga boleh berkurang. Okay. Yang ketiga, iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Okay. Ni tambah selalu. Ni tambah kurang. Ni maintain sahaja, tidak tambah pun tak, kurang pun tak, dia maintain. Dan keadaan iman yang keempat adalah sentiasa berkurang. Kurang. Kan, sentiasa berkurang. So ada 4 keadaan iman. Bila masa dia iman bertambah, iaitu ia adalah golongan bagi Nabi dan Rasul. Iman bagi Nabi dan Rasul. Kan, sebab setiap kali Nabi mendapat wahyu, maka keimanan Nabi, kepercayaan Nabi kepada Allah semakin kuat, semakin mantap. Okay, insyaAllah. Siapakah iman yang bertambah dan berkurang itu? Iaitu kitalah, manusia dan jin. Okay, bila buat baik, maka iman bertambah. Okay, bila buat maksiat, maka iman semakin jatuh, berkurang. Siapakah iman tidak tambah dan tidak tolak, maintain sahaja? Iaitu malaikat. Okay, malaikat ni maintain sahaja. Dan siapakah iman yang sentiasa jatuh ataupun berkurang?
iaitu orang fasik. Siapakah orang fasik? Itu orang yang sentiasa melakukan dosa-dosa kecil dan melakukan dosa besar lah. Okey, orang fasik. Okey, so ada 4 keadaan iman, insya-Allah. Okey, yang ketiga, amalan yang menambah dan mengurangkan iman. Mengurangkan iman. Okey, tambah iman dan kurangkan iman. Tambah iman dengan mendalami ilmu. Ingat dalam agama Islam, dalam kehidupan manusia, ibadah tu penting, tetapi yang lebih penting daripada ibadah itu adalah ilmu. Kan? Kerana kita tidak mahu beribadah dengan salah. Kan? So supaya ibadah kita betul, kita memerlukan ilmu. Okey, supaya iman kita betul, maka iman itu dipandu dengan ilmu. Kan? So tidaklah sia-sia kita punya iman, tidaklah sia-sia kita punya amalan soleh semua punya. So ilmu adalah asas dalam kehidupan manusia ataupun asas dalam beragama itu sendiri. Okey, yang kedua, memperbanyakkan amalan soleh. Okay, bila ada ilmu, maka barulah kita banyakkan amalan soleh. Kan, supaya amalan kita betul, berpandukan ilmu. Okay, bukannya amalan yang nampak macam betul tapi rupanya tak, rupanya bid'ah, kan, rupanya itu kesalahan dan seumpamanya. Okay, dan yang ketiga, cara tambah iman, kita berfikir tentang kebesaran Allah SWT. Bila kita melakukan ibadah, kita fikir kelebihan-kelebihan ibadah. Kenapa perlu solat? Kan? Bila kita berjalan, kita melihat langit, lihat burung, lihat dan seumpamanya lah. Sentiasa berfikir. Okey, insya-Allah kita tak nak jadi orang yang banyak ibadah tapi malas berfikir. Okey, tu cara tambah iman. Yang kedua, kurangkan iman. Apakah amalan yang menyebabkan iman berkurang? Okey, itu meninggalkan perintah Allah dan Rasulnya. Okey, Allah suruh, kita tak buat. Contohnya Allah suruh solat tapi kita tak solat. Dia hanya berdosa lah. Bila berdosa maka iman pun berkurang. Melakukan maksiat, kan, Allah larang tapi kita buat. Kan, walaupun benda tu kecil ataupun besar, tetap maksiat adalah maksiat. Dan yang ketiga, berakhlak buruk lah. Berakhlak buruk ni bercakap sesama manusia, ni melakukan maksiat ni kepada Allah. Hubungan kita manusia dengan Allah. Berakhlak buruk ni hubungan kita dengan sesama manusia. Kan, bercakap, menipu, memfitnah, bercakap buruk dan seumpamanya lah. Okey. So 3 benda ni boleh menyebabkan iman kita berkurang. InsyaAllah. Bila iman kita berkurang, apa kesannya? Kita akan semakin kurang keyakin pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kurang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itulah hidup kita jadi macam stres, sebab kita tidak ada tempat lagi untuk kita meluahkan perasaan-perasaan kita, akan jiwa-jiwa kita. Okey, insya-Allah. Okey, seterusnya, perkara-perkara yang membatalkan iman. Ingat, ni membatalkan iman, yang ni mengurangkan iman. Beza. Kurang iman ni maksudnya orang tu masih beriman, tapi iman dia sahaja berkurang. So ini membatalkan iman, maksudnya bila dia buat benda ni, maka iman dia terbatal. Bila iman terbatal, maka dia bukan lagi sebagai seorang mukmin ataupun bukan lagi Islam. Dengan bahasa mudah, dia telah pun jadi kafir. Okay, tapi ni amalan ni dia masih lagi dalam Islam, cuma iman dia berkurang. Okay, beza iman dan membatalkan, mengurangkan iman dan membatalkan iman. So apa benda yang menyebabkan orang tu jatuh kufur, kafir ataupun iman terbatal? Okay, dia boleh 3 cara boleh membatalkan iman. Sama ada melalui i'tiqad, iaitu melalui keyakinan hati. Yang kedua, melalui perkataan, sebutan kita lah, mulut kita. Yang ketiga, perbuatan kita. Ada 3 benda yang boleh menyebabkan pembatalan iman. Okay, menyebabkan kita boleh jadi kafir. Okay, i'tiqad yang pertama, contohnya kita mengiktiqad, kita yakin dalam hati bahawa alam ini qadim. Apa maksud qadim? Iaitu tidak diciptakan. Okay, maksudnya alam ni daripada dulu tiada yang pencipta. Allah bukanlah diciptakan oleh Allah. Kita percaya alam ni dah wujud secara tiba-tiba. Okey. Maka bila kita mengiktikad macam tu, boleh jatuh kafir lah. Okey, yang kedua, mengiktikad agama kafir lebih baik daripada agama Islam. Kan? Dia berbeza dengan kita rasa macam kita belajar, contohnya kita belajar Kristian ataupun Buddha. Kan, kita belajar, kita rasa macam ada baik juga sikit sebanyak ni kan, Kristian, Buddha kan. Kalau kita rasa sikit-sikit baik, inilah setiap benda tu ada kebaikannya. Cuma yang ni yang boleh batalkan iman bila kita beriktikad dengan yakin dalam hati kita, kita yakin agama kafir tu, agama lain tu lebih baik dan lebih baik. Maksudnya Islam ni Kristian ni lebih baik daripada Islam. Kita sampaikan hati kita yakin dan tidak ada keraguan sedikit pun, tidak ada was-was sikit pun kan.
Tapi bila kita belajar agama kan, comparative religion, kita perbandingan agama, mungkin kita akan rasa nampak ni baik, ni buruk, ni baik, ni buruk kan. Mungkin belum sampai lagi iktikad. Dalam proses pembelajaran tak apa. Iktikad ni maksudnya dah yakin dah, kita dah confirm agama lain adalah lebih baik lagi daripada agama Islam. Bila confirm tu, bila yakin tu, barulah terbatalnya iman kita. Okey, yang ketiga, tidak mempercayai rukun Islam dari iman kan. Ada benda dalam rukun 5 Islam, contohnya dalam bab zakat kan, kita rasa betul lah pada zaman Khalifah Abu Bakar kan, orang yang tak nak bayar zakat juga termasuk daripada golongan murtad kan. Walaupun dia solat tapi tak nak bayar zakat, maka termasuk daripada golongan murtad. Okey, ni tidak mempercayai. Dia berbeza dengan tidak membayar zakat. Tidak membayar, dia tahu kadang-kadang ada orang tu, dia tahu zakat tu wajib tapi dia malas bayar ataupun dia terlupa nak bayar. Itu berdosa. Okey, tapi kalau dia yakin bahawa zakat ni tak wajib, itu barulah boleh jatuh kafir lah. Ataupun macam orang kata Ramadan, puasa Ramadan tak wajib puasa Ramadan kan. Sedangkan puasa di bulan Ramadan adalah rukun Islam. Tapi kalau malas puasa tu lain cerita. Beza malas puasa Ramadan dengan yakin bahawa bulan Ramadan tak wajib puasa. Itu dua benda yang berlainan. Okay, bila kita yakin bahawa rukun Islam tak wajib, maka boleh jatuh kafir lah. Kalau malas buat tu berdosa lah kira, berdosa besar lah kira kan. Okay, so i'tikad ni adalah benda yang melibatkan hati. Okay. Yang kedua, perkara yang melalui perkataan. Bagaimanakah perkataan boleh membatalkan iman? Yang pertama, menghina rukun Islam. Kita buat main-main dengan rukun Islam. Kalau orang nak bayar zakat, kita pelih-pelih bayar zakat kan, macam menunjuk-nunjukkan. Sebenarnya orang melakukan solat 5 waktu, kau rajin sangat kan. Sedangkan benda tu adalah rukun Islam kan, dan seumpamanya lah. Okey, yang kedua, mencerca Allah dan Rasulnya kan. Ni kita faham lah. Mencerca Allah dan Rasulnya, tak boleh cerita lah, kita faham apa maksudnya. Okey, yang ketiga, membaca ayat-ayat Al-Quran dengan cara mempersendakan. Okey, maksudnya kita kadang-kadang kita quote kan kata-kata Al-Quran dan kita yalah buat main-main. So kita kena hati-hati kan. Jangan tak semua benda yang boleh kita bergurau senda lah. Kan, ada yang kena serius lah. Jangan sampai kita tergolong golongan yang membaca Al-Quran dengan cara mempersendakan kan. Buat lagu-lagu macam pelik-pelik kan. Kononnya nak seronok-seronok kan, tapi tak jangka rupa-rupanya termasuk daripada cara mempersendakan. Auzubillah. Okey, itu perkara perkataan. Sebenarnya perbuatan pula. Perbuatan yang boleh membatalkan iman, yang penting menukar agama. Okay, kita ni lah tukar agama lah. Okey. Yang kedua, menganut fahaman menolak Islam. Contohnya fahaman yang bertentangan dengan Islam. Okey. Yang ketiga, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Okey. Benda tu haram dalam agama. Contohnya benda yang haram dalam agama, contohlah minum arak kan. Minum arak famous sekarang ni kan. Benda tu dah haram dalam agama, jelas kan. Tapi kita menghalalkan, bolehlah sikit kan, bolehlah itu ini kan. So bila kita menghalalkan yang haram, maka kita terbatal iman kita. Dia berbeza dengan menghalalkan yang haram dengan melakukan haram kan. Maksudnya hati kita tahu benda tu haram, tapi kita iman lemah, kita buat benda tu, kita berdosa. Tapi kalau hati kita redha benda tu, kita kata okey ni boleh je minum, haram ni taklah haram kan. Bila kita redha, itu yang membatalkan iman. Okey, beza menghalalkan yang haram dengan melakukan benda yang haram. Okey, menghalal. Okey. Dan mengharamkan yang halal. Contohnya benda tu halal, tapi kita haramkannya. Boleh fikirlah contoh insya-Allah. Okey, dan yang keempat, of course, menyembah berhala lah. Menyembah berhala terus membatalkan iman. Okey, so ada 3 cara untuk seseorang itu terbatalnya iman. Okey, seterusnya 5 syarat-syarat yang boleh membatalkan iman. Maksudnya benda ni bila kita buat, dia kena ada 2 syarat. Okey, 2 syarat ni barulah iman tu terbatal. Kalau 2 syarat ni tak wujud dalam benda ni, maka masih lagi belum
terbatal iman. Syarat yang pertama, hati kena tenang. Tenang. Apa maksud dia? Yang kedua, rela dan redha. Rela dan redha. Apa maksud dia? Hati tenang mengucapkan kekufuran. Okey. Maksud bila kita contohnya ni kan tadi. Contohnya kita kata mencerca Allah dan Rasulnya. Ketika mana dia mencerca Allah dan Rasulnya tu, hati dia dalam keadaan tenang. Tidak rasa risah. Tidak ada gelisah. Rasa macam cool, rasa macam hebat je kan. So ada something lah. Tu boleh jatuh iman sebab hati tenang ketika mengucapkan kekufuran. Dan rela dan redha walaupun dipaksa. Walaupun orang kata kalau dipaksa tak jatuh. Tapi walaupun kita dipaksa tapi hati kita redha dengan apa yang dipaksa, tetap boleh jatuh iman. Tetap boleh membatalkan iman. Okay. So ada dua syarat. Ada dua benda ni, maka iman akan terbatal. Hati tenang ketika mengucapkan kekufuran. Rela diri dan redha walaupun dipaksa. Okey, insya-Allah. So kalaulah kita ketika mana kita dipaksa dan hati kita tidak redha, kan macam contohnya kisah Ammar bin Yasir, kan dia dipaksa untuk ucap hubba tu kan dalam kisah Nabi, maka iman dia tidak terbatal. Sebab apa? Sebab dia tidak rela dan hatinya pun tidak tenang apabila dia mengucapkan perkara-perkara macam tu. Okey, insya-Allah. Okey, yang keenam, yang last the point kita pada kali ini, ciri-ciri ajaran sesat. Okey, bagaimanakah satu ajaran sesat tu boleh terbentuk? Kan pernah tak kita terfikir kan bagaimana contohnya ayah pin kan, bagaimana ayah pin tu boleh dapat pengikut yang ramai? Kan. So bagaimana dia punya starting dia? Kan, kenapa ada orang sanggup menggadaikan kehidupannya untuk seorang individu yang sesat? Kan, dan seumpamanya lah. Yang pertama, dia ada ciri pendewaan diri atau pemimpin. Pendewaan pemimpin. Kan? Pendewaan. Apa maksud dewa? Dewa tu maksudnya seorang tu dia bercerita dan dia cuba nak tunjukkan dia ni hebat. Dia ni mulia di sisi Allah. Kan contohnya biasanya yang ketua-ketua ajaran sesat ni dia akan mulakan dululah dia ni macam mimpi jumpa Nabi kan, dia ni ada kuasa boleh menyembuhkan penyakit kan, dan dia punya cerita tu menyebabkan orang kagum dengan dia kan. Dia tidak mengembalikan kehebatan tu kepada Allah kan. Sekalinya ramai orang ta'assub pada dia, bukan ta'assub pada Allah kan. So menyebabkan itu maksud pendewaan diri. Dia cuba menunjukkan bahawa dia ni powerful, hebat, mulia kan, dan orang sepatutnya sembah dia. Macam tu lebih kurang. Orang sepatutnya ikut dia. Sebab apa? Sebab dia ni hebat. So bila wujud pendewaan diri ni kan, pendewaan pemimpin ni, maka itulah starting point orang mula ikut sikit-sikit kan. Adapun dalam Islam kan, semua kehebatan itu kembali kepada Allah. Kita hendaklah kaitkan dengan Allah kan. Kita boleh dengan sembuhnya penyakit tu kan, at last kita cita-cita ini semuanya kuasa Allah semuanya kan. Bila kita mimpi jumpa Nabi, last kita buat ini semuanya hikmah daripada Allah SWT. Sepatutnya macam tu. Tapi pendewaan diri ni adalah dia cuba menunjukkan bahawa dia ni mulia kan, sampai ke orang dah terlupa pasal kehebatan Allah SWT. Nauzubillah lah. Okey, so point pertama yang paling penting dalam ajaran sesat adalah dia melihat orang pemimpin ajaran sesat tu adalah orang yang mulia kan. Okey, yang kedua, mengadakan perkara bid'ah. Okey, mengadakan perkara bid'ah. So dia melakukan contohnya solat, mungkin dia tambah satu lagi solat kan, jadi 6 kali solat sehari, ataupun dia kurangkan solat jadi 4 kali je sehari semalam, dan seumpamanya lah. Okey, ni yang boleh dah bincang kemudian. Okey, mempercayai ada kitab atau kiblat lain. Okey, kitab maksudnya selain daripada Al-Quran wujudkan kehidupan, dia ada kitab baru kan, di mana kitab itu adalah kitab wujudkan dalam menentukan hukum hakam, dalam menentukan kehidupan manusia dan seumpamanya lah. Okey, kitab ataupun ada kiblat. Maksud kalau solat tu ada menuju ke arah kiblat lain, okay, bukan kepada Kaabah lagi. Okey, yang keempat, mempertikaikan nas. Mempertikaikan nas. Nas ni maksudnya Al-Quran dan hadis.
dan mentafsirkan sesuka hati, mentafsirkan Al-Quran ataupun hadis sesuka hati. Maksudnya antara salah satu ciri ajaran sesat kan, ada wujudnya golongan manusia yang dia menggunakan Al-Quran dan hadis kan mengikut dia punya selera sahaja kan, supaya nak nampak bahawa kumpulan mereka ni betul kan, maka mereka katalah ingat dulu kan yang Nabi Melayu tu kan, dia pernah mentafsirkan surah Yasin kan, bahawa dia kata Yasin ni diturunkan kepadanya dan Allah telah iktiraf dia sebagai Nabi melalui surah Yasin tersebut kan. Lupa dah. Okey. So daripada situ dia telah mentafsirkan ayat nas Al-Quran ataupun hadis supaya sesuai dengan dia punya kesesatan, ajaran sesat tu sendiri kan, insya-Allah. Okey, dan jelas sekali mendakwa dirinya sebagai Nabi. Okey, dia kata dialah Nabi akhir zaman, dialah Nabi sekian-sekian, dialah Nabi utusan kepada orang Melayu contohnya, dialah Nabi utusan kepada orang Cina. Kan bila orang tu mendakwa diri Nabi, terus kita tahu itu sesat. Kenapa? Kerana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Selepas tu sudah tidak ada Rasul ataupun Nabi lagi. Okey, wallahualam, tu ciri-ciri, 5 ciri ajaran sesat. Okey, so itu bab kita pada kali ini. So pastikan kita memahami 6 poin ini. Kalau kita faham 6 poin ini, insya-Allah kita sudah kuasai bab yang kedua, akidah tingkatan 5 ini, iaitu iman boleh bertambah dan berkurang. Okey, wallahu alam, sesaja untuk hari ini. Wassalam.